Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda juga. Setiap komen anda amatlah dihargai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini daripada malaysiakini.com. Tapi sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita bertajuk Apandi. Wakil Jolo minta saya aturkan pertemuan dengan pihak Malaysia. 16 Julai 2022. Pukul 6.49 petang daripada malaysiakini.com. Berita penuh. Bekas Peguam Negara Apandi Ali mengesahkan dia mengaturkan beberapa pertemuan antara Wakil Ahli Perniagaan Loh Teck Jo atau Jolo dengan pihak kerajaan Malaysia. Dalam satu kenyataan, Apandi berkata dia dihubungi oleh firma Washington DC Cobre & Kim pada akhir Mei yang lalu yang meminta bantuannya untuk mengaturkan pertemuan dengan Peguam Negara. Dia berkata tujuan pertemuan itu adalah untuk membincangkan pemulangan wang yang didakwa telah diselewengkan oleh Jolo daripada 1MDB. Katanya, saya aturkan beberapa pertemuan di mana wakil dari Cobre dan Kim datang ke Malaysia, katanya. Tambah Pandi lagi, dalam pertemuan itu yang dibuat di Jabatan Peguam Negara AGC, kerajaan diwakili oleh Peguam Negara dan pegawainya serta pegawai kanan ASPRM. Selepas pertemuan itu yang ketika itu nampak positif, ia tiba-tiba dibatalkan oleh AGC atas sebab yang hanya mereka tahu, katanya lagi. Semalam, laporan The Age yang memetik sumber antara lain menyatakan kerajaan telah menolak tawaran Jolo sebanyak 1.5 bilion ringgit Malaysia untuk menyelesaikan pertuduhan terhadapnya. Laporan itu juga mendakwa Apandi menjadi wakil bagi pihaknya. Terdahulu pada hari ini, AGC mengesahkan Jolo ada membuat tawaran penyelesaian dengan kerajaan Malaysia. Namun AGC berkata semua tawaran tersebut telah ditolaknya. Jolo kini dalam pelarian dan lokasinya tidak diketahui umum. Dihadapkan dengan sejumlah pertuduhan di Malaysia termasuk pengubahan wang haram dan terlibat dalam konspirasi jenayah, Jolo berulang kali mendakwa dia tidak bersalah dan pada wawancara 2020 mendakwa hanya menjadi perantara dalam urusan 1MDB. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi. Saya masih lagi berada di jambatan gantung ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita yang baru kita terima. Perbicaraan 1MDB Tenuh Najib Razak. Di mana dilaporkan di Edge Market, satu portal antarabangsa yang ditonton oleh seluruh dunia. Perbicaraan melibatkan Husni, iaitu bekas bos-bos juga di dalam 1MDB, di mana peguam Najib Razak iaitu Tan Sri Shafie Abdullah berkata bahawa beliau bertanggungjawab dengan kerugian yang besar kerana beliau menandatangani dokumen. Walau bagaimanapun, Husni menjawab dengan nada yang agak marah
Kerana beliau dia kata dia sudah berusaha sebaik mungkin melakukan yang terbaik untuk memberikan nasihat kepada bosku Najib Razak, Kemudian dia kata dia hanya menurut arahan saja, menurut perintah sahaja. Sebelum ini di dalam perbicaraan itu juga Husni turut menyatakan bahawa dia sebenarnya sudah pun meminta penjelasan dan sebagainya daripada Najib Razak, tapi Najib Razak tidak menjawab. Bukan tidak menjawab, tetapi menurut beliau tidak ada kepedulian yang serius. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kasihanlah kalau Husni menjadi kambing hitam dalam kes ini. Kerana saya pun setuju bahawa yang betul-betul berkuasa, yang betul-betul memberikan perintah, yang betul-betul ada power untuk sama ada meluluskan atau tidak itu Najib Razak. Okey. So, kalau nak tahu siapa yang bertanggungjawab, bagi saya kedua-duanya harus ada tanggungjawab bersama dengan kerugian besar di negara Malaysia itu, iaitu dana kewangan kekayaan negara Malaysia. Walau bagaimanapun, Najib tetap perlu menggalas tanggungjawab yang paling besar, kerana dia adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Bukan saja Perdana Menteri, tetapi dia juga adalah Menteri Kewangan, sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Jadi dia perlu mengetahui segala selok-belok. Mustahil dia tak tahu. Tapi dia selalu kata tak tahu. Jadi kita percayalah bahawa dia tak tahu. Cuma saja dia ada tim sepatutnya untuk membuat kajian lebih mendalam sebelum melaksanakan apa-apa kerjasama atau membentuk syarikat. Apalagi kalau melibatkan wang, dana kekayaan Malaysia yang bernilai berbilion-bilion. Okey, so sudah sampai di seberang. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, satu saja harapan daripada saya, daripada rakyat Malaysia, adalah supaya kes ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan adil, untuk memastikan kedaulatan negara Malaysia, kedaulatan undang-undang, rukun negara kita terjaga dengan baik. Kedaulatan undang-undang perlu ditegakkan. Salah tetap salah. Walau bagaimanapun, perbicaraan harus adil dilaksanakan untuk memastikan bahawa Okey. Baru kawan tadi suruh promosi. Saya berada di Kalangadan. Di Kalangadan, Kampung Kalangadan di Kota Belud. Kalangadan Eco Park. Memang sedap tempat ni. Udaranya nyaman. Sekarang sudah panas, tapi kerana udaranya nyaman, sangat bagus. Semua rakyat negeri Sabah, negara Malaysia, kalau kamu ada masa boleh datang ke sini. Ini tempat entrance dia. Dia punya staff semuanya memang best. Semua mesra-mesra. Ada tempat makan juga. Ada tempat makan. Kemudian entrance dia ada tempat makan. Dan ini tempat stay. Ada tempat stay. Tempatnya memang bersih. Baguslah. Saya suka tempat ini. Satu hari nanti mau balik di sini lagi. Sebab tempat ini bersih dan terjaga dengan baik. Kita harap semoga tempat-tempat begini akan terus dijaga untuk memastikan kelestarian dan memastikan supaya anak cucu kita nanti ada tempat untuk mereka berkunjung sekali lagi. Alright, kita jumpa lagi. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.